Tetapi motif yang kita tahu ialah kerana nak mengekalkan kedudukan pemimpin sebagai pemimpin. Inilah yang disebut oleh Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi sebagai al-mu'awwiqah ad-dakhiliyah, satu halangan dalam yang menghalang kebangkitan perjuangan Islam bagi mengembalikan umat kepada Islam, ialah kerana adanya sifat hubbuz zat, cinta kepada diri dan nak meletakkan diri sebagai pemimpin. Dan oleh itu sanggup mengadakan satu wadah yang lain bagi menentang satu gerakan Islam yang sudah wujud. Maka dengan sebab itu kita melalui saudara Naib yang di-Pertua Agong PAS, Sesna Khaim, buat tawaran yang terbuka untuk semua bekas-bekas pemimpin PAS itu balik semula kepada PAS. Kalau nak dalam politik, kalau dah rasa tak nak bergerak lagi dalam politik, macam Ustaz Haji Hassan Adli, tak apalah. Tapi kalau nak dalam politik, tidak boleh kita mengizinkan wujudnya dua wadah politik Islam dalam sebuah negara. Dan Pak speaker ni kuat sangatlah tarik dia punya ni. Apa ni kau ni tarik tak tahu yang tu ni. Tadi Ustaz Haji Hassan Adli mengatakan kita umat Islam ni kecil. Bukan kecil dari segi bilangan, tetapi kecil dari segi kekuatan. Kecil dari segi kekuatan, dan orang melihat kita umat Islam ni sebagai satu kuasa yang kecil. Soalan sayanya, kenapa? Pasal apa? Pasal apa kita jadi kecil sedangkan kita besar? Kalau mengikut analisa seluruh aspek, meletakkan Islam dan umat Islam ini sebagai satu tenaga yang sangat besar. Ada seorang orientalis yang telah menulis, saya fikir sudah berpuluh-puluh tahun dia menulis satu buku yang diterjemah dalam bahasa Arab yang disebut Mustaqbalul Islam, masa depan Islam. Dalam buku itu dia menyatakan bahawa ada 3 kekuatan. Dia mengingatkan orang-orang Eropah, orang-orang Barat, mengatakan bahawa umat Islam ini jangan kamu sangka mereka itu mati. Mereka cuma tidur saja. Dan biasanya orang yang tidur dia akan bangun semula, walaupun dah tua. Saya pun nak tua juga. Besok online pula kata dekat saya. Ada 3 kekuatan. Dia kata kamu mesti ingat, umat Islam satu hari akan bangun semula. Dia ada 3 unsur penting kekuatan umat Islam. Pertama, al-basatah fil aqidah. Al-basatah fil aqidah,
simplicity, satu akidah yang mudah difahami, yang mudah diterima dan mudah mengikat manusia. Dengan menyatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Islam meletakkan seluruh manusia yang menerima syahadah ini sebagai satu umat. Ini satu kekuatan yang akan dapat menyatukan umat Islam dari timur sampai ke barat, dari Tanjak sampai ke Malaysia, sampai ke Korea. Ini satu kekuatan. Yang kedua adalah as-sarwat al-iqtisadiyah, satu kekayaan ekonomi yang sangat mantap. Karena seluruh kekayaan bahan-bahan mentah di dunia ini terletak di dalam bumi umat Islam. Dan yang ketiganya ialah as-sarwah al-insaniyah, kekayaan manusia. Karena umat Islam ini adalah merupakan umat yang besar dan membiak. Apalagi prinsip ajaran dalam Islam katanya, antara kebenaran dan galakan bagi memperhebatkan bilangan umat Islam ialah dengan membenarkan perkahwinan lebih daripada satu. Ini dinyatakan oleh orientalis. Sebab itulah orientalis memperburukkan konsep ta'addud zaujat, bilangan poligami, karena dia takut kepada perkembangan kekuatan manusia, manpower yang dilahirkan oleh Islam. Tapi kepala otak tak erti. Jadi ini tiga kekuatan, tiga syarat yang meletakkan umat Islam ini sebagai satu kuasa besar di dunia. Mengapa ia terhalang menjadi satu kuasa besar di dunia? Apakah faktor yang utama yang menyebabkan kekuatan politik umat Islam menjadi kecil dan ianya menjadi orang ikutan kepada orang lain? Ialah kerana antara faktor utamanya tumbuh meluas merebaknya nasionalisme atau kaumiyah. Umat Islam dipecahkan mengikut kaum-kaum. Arab dengan Arabnya, Turki dengan Turkinya, Parsi dengan Parsinya, Pakistani dengan Pakistaninya, Indonesia dengan Indonesianya, Malaysia dengan Malaysianya, Melayu dengan Melayunya. Oleh kerana pemecahan dan berjayanya penjajah meletakkan satu tembok pemisah, iaitulah tembok nasionalisme yang dipacak begitu hebat. Inilah menyebabkan bukan sahaja umat Islam sesama umat Islam menjadi kecil, tapi umat Arab yang satu bangsa itu pun dipecah menjadi berpuluh-puluh bangsa dan negara. Karena apa? Karena nasionalisme. Siapa yang memperjuangkan nasionalisme dalam negara kita? UMNO. Orang UMNO dia hambat hantu dengan petikan merdeka. Bukan hantu tu dah lari, makin dekat. Jadi ini sebab dia. Sebab itulah tembok-tembok nasionalisme ini kita mesti kikis. Kerana dialah menjadi faktor memperkecilkan kekuatan umat Islam. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam Al-Qur'an, "Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum, tsumma la yakunu amsalakum." Kalau kamu berpaling meninggalkan Islam, kaum lain akan mengambil tempat kamu. Allah akan gantikan orang lain. Dan mereka tidak menjadi seperti kamu. Kalau orang Arab yang pertama menerima Al-Quran, mereka merupakan sahabat-sahabat Nabi yang menerima dari Rasulullah SAW, meninggalkan Islam walaupun mereka Arab, mereka akan berpecah, mereka akan hancur. Nah, jadi karena itulah kita mengajak kepada wahdah Islamiyah, kesatuan Islam. Wahdatul mujtama' yang disebutkan oleh Datuk Haji Hassan Adli tadi, kesatuan masyarakat mestilah digerakkan dalam wahdatul harakah, dalam satu gerakan, dalam satu movement, dalam satu tindakan. Kita tidak boleh mengizinkan tenaga kita yang sedikit ini dicerai-beraikan. Sebab itu kita menawarkan dialog dengan UMNO.
Kita nak mengadakan perbincangan dengan mereka, kita bersedia untuk mengadakan muzakarah dengan mereka. Untuk kalau mereka betul-betul nakkan kepada Islam, kalau mereka nakkan kepada perpaduan umat, kita bersedia untuk berbincang dengan mereka.